Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Norzati binti Tuan Abdullah 22440025 dari kurs VIP. InsyaAllah pada hari ini saya akan jelaskan sedikit tentang tajuk tugasan saya, iaitu perbandingan antara sistem perundangan Khulafaur Rasyidin dengan sistem perundangan pada zaman kini. Khulafaur Rasyidin ini ialah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu terdiri daripada 4 sahabat lah, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okay. Sistem perundangan pada zaman Khulafaur Rasyidin dan sistem perundangan moden saat ini, dia memiliki perbezaan yang signifikan dalam hal struktur, prinsip dan praktik. Jadi antara perbandingan dia dari segi sumber perundangan ni, kalau kita tengok pada zaman Khulafaur Rasyidin ni, sumber utama perundangan dia adalah Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Okay. Jika suatu perkara tu tidak memiliki rujukan langsung dalam Al-Quran ataupun sunnah, para khalifah ni akan menggunakan ijtihad, iaitu pemikiran hukum, dan syura, iaitu musyawarah dengan ahli-ahli ilmu untuk menentukan keputusan. Manakala pada sistem perundangan tengok pada hari ini, dalam sistem moden, sumber perundangan ni berbeza berdasarkan negara dan juga wilayah. Di banyak negara sekular, sumber hukum terutama berasal dari undang-undang sivil yang mana dia dibuat oleh badan legislatif dan peraturan yang disusun oleh pemerintah. Okay, di beberapa negara lain juga, di beberapa negara Islam, syariah itu hukum Islam ni tetap menjadi salah satu sumber hukum, tapi ia diterapkan dalam berbagai bentuk dan tingkat sesuai konstitusi negara masing-masing. Okey, yang seterusnya kita tengok dari segi prinsip keadilan, yang mana pada zaman Khulafaur Rasyidin ni, prinsip utama keadilan adalah maslahah kesejahteraan umum dan maqasid syariah untuk tujuan-tujuan hukum syariah, yang mana dia meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Jadi dia ni lebih kepada penekanan kepada keadilan, kejujuran dan kesetaraan di hadapan hukum ni sangat kuat, dengan khalifah sendiri tunduk kepada hukum. Manakala pada sistem perundangan pada hari ini, pada zaman moden ni, kita tengok prinsip keadilan dia ni bervariasi, tapi umumnya ni berdasarkan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum dan kebebasan individu tu. Jadi beberapa negara juga ni yang memperkenalkan prinsip rule of law, iaitu kedaulatan hukum, yang mana dia memastikan tidak ada individu yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah. Okey, seterusnya yang ketiga, dari segi pelaksanaan hukuman, yang mana pada zaman Khulafaur Rasyidin ni, hukuman tu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Contohnya untuk kes-kes seperti hudud, itu hukuman tetap dalam Islam tu. Hukuman tu diberikan dengan standard pembuktian yang sangat tinggi. Hukuman juga boleh diringankan atau diampuni oleh khalifah berdasarkan pertimbangan tertentu. Manakala sistem perundangan dari segi pelaksanaan hukum pada hari ini, hukuman tu dia berbeza-beza dari satu negara ke negara yang lain. Dalam banyak-banyak negara, hukuman mati dan hukuman fisik ni semakin jarang digunakan atau bahkan dilarang. Ia digantikan dengan hukuman penjara ataupun denda. Sistem perundangan juga ia sering memiliki sistem banding, yang mana dia memungkinkan kes tu untuk diadili ulang. Okay, yang seterusnya dari segi metod penentuan hukum, yang mana pada zaman Khulafaur Rasyidin ni, hukum ditentukan melalui secara langsung daripada Al-Quran dan juga sunnah, dan dengan ijtihad jika ia perlu. Jadi pendekatan ini dia menekankan kepada keadilan, musyawarah dan mempertimbangkan kesejahteraan umat. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali juga dia dikenal dalam mengedepankan dialog
dan musyawarah untuk membuat keputusan hukum. Ia mengutamakan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Manakala sistem perundangan pada hari ini dari segi metod penentuan hukum ni, dia biasanya ditentukan melalui undang-undang tertulis yang dirumuskan oleh badan legislatif. Lepas tu banyak negara moden yang menggunakan sistem hukum sivil ataupun common law yang sangat legalistik dan didasarkan pada presiden hukum ataupun undang-undang yang dibuat oleh parlimen. Sistem ni juga lebih, orang kata lebih formal lah. Sebagai kesimpulan dia, sistem perundangan Khulafa' Ar-Rasyidin ni dia lebih bersederhana, mana ia bergantung pada prinsip-prinsip syariah dan dia dipimpin oleh autoriti tertinggi negara. Sementara itu sistem perundangan pada hari ini dia lebih kompleks dengan pembahagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, serta dia beragam sumber hukum yang digunakan tergantung pada negara tersebut. Namun dalam kedua sistem tersebut, prinsip dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat ni tetap menjadi fokus utama. Meskipun dia ni diterapkan dengan cara yang berbeza sesuai dengan konteks zaman. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya mengenai perbandingan antara sistem perundangan pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dengan sistem perundangan pada zaman moden kini. Sekian, terima kasih.